Okey, untuk subtopik ini kamu akan pelajari untuk kenal pasti dan nyatakan fungsi radas. Yang ini telah cikgu terangkan dalam video semasa di dalam makmal di sekolah. Okey, yang keduanya adalah kenal pasti simbol dan contoh bahan berbahaya di dalam makmal. Ini apa yang cikgu akan terangkan dalam video kali ini. Begitu juga dengan kamu sepatutnya boleh melukis, melabel radas yang biasa digunakan di dalam makmal dan membuat pengelasan berdasarkan kegunaannya. Ini cikgu akan bagi latihan di dalam buku kerja dan seterusnya mewajarkan peraturan dan langkah keselamatan di dalam makmal. Okey? So, bila kamu belajar sains, kamu berada dalam makmal dan sudah tentu kamu mesti tahu apa peraturan ketika kamu nak masuk ataupun berada di dalam makmal. Okey? Jom kita start. Okey, ada banyak simbol-simbol amaran. Tapi untuk hari ini, cikgu akan terangkan 6 simbol-simbol amaran. Okey, ini antaranya. Kalau kamu tengok gambar yang pertama sekali, ada tanda pangkah. Apa ni? Okey, ini adalah simbol untuk bahan merensa. Apa yang dimaksudkan bahan merensa ni? Okey, bahan kimia yang merensa ni dia boleh menghasilkan wap ataupun wasap yang boleh menyebabkan mata, hidung dan juga tekak berasa pedih. Jadi, elakkan dari menghidu wap ataupun wasap. Okey? Contohnya seperti kloroform dan juga amonia. Gambar yang kedua ni nampak macam kipas, tapi apa ya? Ini adalah simbol bagi bahan radioaktif. Apa dia bahan radioaktif ni? Bahan radioaktif ni dia boleh mengeluarkan sinaran radioaktif. Sinaran radioaktif ni boleh menyebabkan kanser. Contohnya adalah uranium dan juga plutonium. Okey? Yang ketiga. Ini nampak tak gambar dia macam menitis tu. Okey? Ini adalah simbol bahan mengakis. Bahan mengakis ni adalah bahan kimia yang mempunyai sifat mengakis. Jadi, jangan sentuh bahan-bahan yang tertera simbol seperti ini sebab akan menyebabkan kulit kamu melecur. Kalau kena pada kulit, kamu kena cuci bahagian tersebut dengan air yang sangat banyak. Contoh-contoh bahan mengakis ni adalah asid dan juga alkali pekat. Simbol yang keempat, nampak tak gambar tengkorak tu? Okey, ini adalah simbol amaran yang menunjukkan bahawa ini adalah bahan toksik ataupun bahan beracun. Okey, bahan kimia ni beracun dan juga toksik. Jadi jangan makan, jangan minum ataupun rasa ke, hidu ke bahan ni. Antara contoh-contoh bahan beracun ataupun toksik adalah merkuri dan juga klorin. Alright. Yang seterusnya, bahan mudah meletup. Okey, nampak tak ada gambar lepas tu dia macam splash macam tu. Okey, ini adalah simbol untuk bahan-bahan yang mudah meletup. Okey, jadi sekiranya kamu perlu gunakan bahan ni, perlu mengikut arahan dengan cermat. Antara contohnya adalah gas hidrogen, gas butana. Dua-dua gas ni adalah bahan yang sangat mudah meletup. Yang seterusnya adalah, nampak tak simbol ni? Ini simbol api. Okey, jadi automatik menunjukkan bahawa bahan ini adalah bahan yang mudah terbakar. Jadi bahan ni mudah menguap, bukan menguap mulut ya. Okey, dia adalah bahan yang mudah menguap. Alright, dan juga terbakar. Jadi jauhkan bahan-bahan ni daripada sumber api. Alright.
ataupun haba. Okay, jadi kamu perlu tahulah semua ni, ya. Alright. So, itu antara 6 simbol-simbol amaran yang kamu kena tahu. Dah tahu semua 6 simbol tadi kan? Tapi biasanya simbol ni letak kat mana ya? Okey, ini antara contohnya ya. Okey, di makmal dia akan ada botol-botol kaca seperti ini. Dan botol-botol kaca ni biasanya dia akan labelkan antara simbol-simbol amaran. Contoh yang kamu boleh nampak ada simbol pangkah di sini. Menunjukkan dia adalah bahan yang merengsa. Okey, dan juga kamu nampak juga ada simbol gambar api kat sini kan? Menunjukkan bahan ini juga adalah bahan yang mudah terbakar. Jadi kamu kena tahulah melalui simbol-simbol amaran yang dilabel pada botol-botol kaca ni. Alright, botol-botol bahan kimia ni. Okey? Alright. Itulah antara simbol-simbol amaran yang kamu perlu tahu. Seterusnya adalah cikgu akan sentuh berkenaan dengan peraturan dan langkah-langkah keselamatan di dalam makmal. Ini antara peraturan di dalam makmal. Yang pertama, of course, jangan masuk ke dalam makmal tanpa kebenaran. Tak boleh suka-suka nak masuk makmal. Tak boleh macam tu ya. Yang kedua, jangan mulakan eksperimen sebelum diarahkan oleh guru. Alright. Yang ketiga, kena baca arahan, fahami arahan eksperimen terlebih dahulu sebelum mulakan eksperimen. Gunakan semua bahan kimia dan peralatan dengan betul dan cermat. Tak boleh minum, tak boleh makan, tak boleh main-main dalam makmal. Nak lari-lari dalam makmal memang tak boleh. Dilarang juga untuk keluarkan peralatan dan bahan kimia dari makmal. Contohnya, kamu nak bawa keluar botol bahan kimia seperti asid keluar daripada makmal. Sebabnya nak test lah dekat luar makmal. Oh, tak boleh. Seterusnya adalah kembalikan peralatan dan juga bahan kimia ke tempat simpanan asal jika kamu alihkan. Contohnya kamu ambil apa-apa, dah alihkan, letak balik tempat asal. Okey, pastikan juga tempat untuk kamu buat eksperimen sentiasa kemas dan bersih. Dan juga cuci semua peralatan dan juga buang bahan-buangan mengikut kaedah yang betul. Alright, buang ke dalam tong sampah yang dah disediakan sebagai contoh. Dan of course, cuci tangan dengan air dan juga sabun sebelum meninggalkan makmal. So, itulah dia. Ini pula adalah antara langkah-langkah keselamatan masa kamu menggunakan bahan kimia dan juga ratas. Okey, yang pertamanya jangan sekali-kali halakan hujung tabung uji ni ke arah diri sendiri ataupun ke arah orang lain. Jadi tak boleh kamu nak acah-acah ataupun agah-agah rakan-rakan kamu. Oh, itu tak boleh. Tetapi kamu perlulah pastikan pegang tabung uji dengan betul. Alright. Yang seterusnya adalah pastikan kamu menggunakan cermin pelindung mata ketika hendak memanaskan ataupun mencampurkan bahan-bahan kimia. Jadi kita ada cermin mata lah yang sepatutnya kamu pakai ya ketika membuat eksperimen. Dan yang seterusnya adalah jauhkan bahan kimia yang mudah terbakar daripada sebarang sumber api. Contoh apa bahan kimia yang mudah terbakar ni? Antaranya yang saya sebut tadi adalah alkohol dan juga petrol. Okey, yang seterusnya adalah jangan merasa atau menghidu bau kecuali dibenarkan oleh guru. Jadi bila kita guna bahan kimia dan sebagainya tiba-tiba nak bau lah. Tak boleh. Kecuali jika guru arahkan. Ini pula adalah katakanlah berlaku kemalangan. Bukannya kemalangan jalan raya tapi apa-apa kemalangan yang berlaku di dalam makmal sains. Yang pertama sekali, jangan panik. Alright? Tapi kamu sepatutnya ambil tindakan yang sepatutnya. Contohnya, katakanlah langsir terbakar dalam makmal. Jangan panik-panik dulu. Sebaliknya, kena buat langkah yang sepatutnya. Langkah yang sepatutnya dah tentulah jangan duduk kat dalam makmal. Kamu kena lari keluar dan jerit bagi tahu ada kebakaran. Okey? Dan perlu juga maklumkan pada cikgu lah. Itu yang paling penting sekali. Yang keduanya, tiba-tiba tengah kamu buat eksperimen tertumpah bahan kimia. Jadi maklumkan pada guru supaya kamu tahu apa tindakan. Adakah terus lap guna kain secara macam tu saja? Okey, tak. First kali kalau katakanlah bahan kimia tertumpah, yang first kali kamu kena laporkan kepada
guru, sebab kita tak tahu macam mana kita nak handle bahan kimia yang tertumpah. Sebab kita kena hati-hati dan juga elakkan daripada terkena tangan sendiri. Alright, katakanlah juga sekiranya bahan kimia ni tadi tiba-tiba termasuk ke dalam mulut, terkena dekat lidah sikit ataupun terkena pada bahagian-bahagian yang lain. Jadi apa yang kamu perlu buat? Kamu perlu bilas bahagian tersebut dengan air yang sangat banyak. So ini adalah antara apa yang kamu perlu tahu jika berlaku kemalangan-kemalangan kecil seperti ini di dalam makmal. Okey? So itulah dia untuk hari ini berkenaan dengan subtopik 1.2. Okeylah, itu saja untuk hari ini berkenaan dengan bab 1, topik 1.1 dan juga 1.2 di bawah tema kaedah saintifik. Hingga berjumpa ke kelas yang akan datang dan jangan lupa siapkan tugasan dalam buku latihan Science Process Skill. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.